Assalamualaikum. Kita sambung dengan soalan seterusnya iaitu soalan nombor 3. Three wooden blocks with mass 6 kg, 7 kg and 5 kg are connected by light string on a horizontal frictionless floor. So sekarang kita punya objek ni dekat horizontal frictionless floor. The point O is equilibrium. So dekat point O ni dia equilibrium. So bila equilibrium means that benda ni tak bergerak lah. So total force dia equal to 0. Calculate the tension in the string T1, T2 and T3. So soalan minta kita cari nilai tension T1 dan T2 dan T3. So macam biasa, untuk selesaikan ni, first thing first, kita kena lukis dulu dia punya free body diagram. Okay, so free body diagram yang mana? Dekat mana yang kita nak refer? Okay, kita refer dekat point O dulu dekat note dia ni. Okay, dekat point O. So dekat point O, kita ambil point O ni sebagai dia punya objek lah kat sini. Dia punya point dia kat situ. So kita akan ada, okay, tali kan? So kini T2 lah. Okay, so T2 ni kena keluar daripada objek kita. Daripada note kita tu lah. Okay, and then kita ada T1. Okay, so ni T1. And then kita ada T3. Okay, so kita ada T3. Okay, and then kita tahu benda ni equilibrium. So, bila equilibrium, total force equal to 0. So, bila total force 0 means that komponen paksi X dengan komponen paksi Y kena sama dengan kosong. Total force Fx sama dengan kosong. Total force dekat paksi Y sama dengan kosong. Okay. T1, T2, T3. T1 tak ada nilai, kita tahu. T2 pun tak tahu. Tapi T3 kita boleh tahu. Kenapa? Sebab T3, kita tengok dekat objek yang ketiga ni, objek 5 kg ni lah. So, dekat 5 kg ni, okay, kita refer dekat sini Dekat objek 5 kg, kita akan ada weight dia. Okay, so weight 3 lah. Okay, sini T3. Okay, so T3 dia kena keluar daripada objek kita kan. So, since benda ni equilibrium, maksudnya, total force dekat paksi Y pun akan sama dengan kosong lah. Maksudnya kat sini, T3 tolak W3 sama dengan kosong. Maksudnya apa? T3 kita sama dengan weight 3. Okay, kita kira siap-siap nilai dia. Okay, so weight 3, formula untuk weight adalah mg. Okay, so mg, so weight 3, mass 3 lah. So mass 3 kita adalah 5 kg. So 5 kali 9.81. So saya akan dapat nilai T3. So, nilai T3 saya nanti, saya akan dapat 49.05 Newton. Okey, selesailah. So, maksudnya kat sini, kita dah ada nilai T3. So, T3 kita nilai dia 49.05 Newton. Okey. And then, macam mana nak cari T1 dengan T2? T1 dengan T2, kita boleh refer kepada free body diagram untuk yang dekat note ni. So, dekat note, kita buat kita punya ni, paksi X. Okay, ni paksi Y kita. Kenapa saya buat paksi X, paksi Y? Sebab nanti nak senang nak resolve kan. Baru nampak siapa paksi X, siapa paksi Y. So, dekat sini kita ada T2. Okay, angle kita kat sini 25 darjah. Okay. Lepas tu kita ada T1. Okay, and then kita ada T3. So, T3 sama dengan W3 lah. So, kita terus tulis nilai dia. So, T3 kita sama dengan 49.05 Newton. So, tu adalah T3 kita, 49.05 Newton. Okey, sekarang kita nak cari T1 dengan T2. Okey, kita buat persamaan paksi X dulu. Kita tahu total Fx sama dengan kosong. Okey, kita tengok dekat kita punya free body, yang mana yang kita kena resolve. Okey, yang kita kena resolve adalah T2 sebab T2 ni antara paksi X dengan paksi Y. So, bila kita resolve untuk paksi X, kita akan dapat T2 cos 25 darjah. Kenapa guna cos? Sebab theta dia sebelah dia paksi X kan. So, paksi X guna cos lah. So, sini akan jadi, automatic akan jadi T2 sin 25 darjah. Okay. And then, kita buat persamaan. Kita dah resolve. So, kita boleh buat persamaan. So, kita tengok paksi X. Okay. Sebab dia sama dengan kosong, tak tunjuk arah mana-mana, kita ambil kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. So, kita akan dapat, okay, T2 cos 25 darjah. Okay. Tolak dengan T1. Okay. Sama dengan kosong. Ni persamaan untuk paksi X. So, bila kita tengok persamaan paksi X, T1 tak boleh cari lagi. T2 tak boleh cari lagi sebab tak ada nilai kan. Kita tengok formula paksi Y pula. Total Fy sama dengan kosong. Okay, so untuk paksi Y kita ada, okay, kita ada apa? Untuk paksi Y kita ada
T2 sin 25 darjah tolak dengan T3. Tolak lah sebab T3 kita kat bawah kan. So kat bawah kena tolak lah. So tolak 49.05 sama dengan kosong. So maksudnya kat sini, bila kita guna formula untuk paksi Y, kita boleh cari nilai T2. So kita rearrange. So T2 sama dengan 49.05 bahagi dengan sin 25 darjah. So kita akan dapat nilai T2 kita lah. So nilai T2 kita 116.06 Newton. Selesailah T2 kita. Okey, sekarang kita dah ada T2. So automatic kita boleh cari T1. So T1 sama dengan T2 cos 25 darjah sama dengan T2 kita 116.06 cos 25 darjah. So nilai T1 kita akan dapat 105.19 Newton. So ni final answer kita lah. So final answer kita T1, T2, T3. Selesai. So nak dapatkan jawapan ni, first thing first, kena lukis dulu dia punya free body diagram. Okay, next kita teruskan dengan soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 dia kata, a 4 kg box is dragged by a force F and moved with constant velocity. So, keyword kat sini constant velocity. So, bila constant velocity means that kita punya acceleration equal to 0 lah. So, bila constant velocity, A kita sama dengan kosong. Okay, lagi satu keyword dia kata rough horizontal surface. So, surface kita horizontal tapi rough. Maksudnya dia ada friction. Okay, so the force F of 45 Newton is directing upwards with angle 20 degree to the surface. Determine the kinetic friction coefficient. So, dia nak mu K. So, dia tahu formula apa yang relate mu K ni? Fk sama dengan mu K darab dengan normal. So, ni formula yang relate frictional force dengan kita punya mu K. So, first thing first, kita buat apa? Kita tentukan dulu force apa yang terlibat dekat kita punya box ni sebab kita nak buat free body diagram dia kan. So, kita ada weight, okay, downward. Okay, kita ada normal, perpendicular kepada surface. Okay, kita tarik, dia gerak ke kanan. So, friction dia ke kiri. So, ni Fk kita lah. Frictional force kita. Okay, frictional force. Okay, lagi ada force apa lain? Tak ada dah kan? So, kita ada tu je. Kita ada yang tarik tu, pull force. Kita ada normal, kita ada weight, kita ada friction. Okay, and then saya transfer jadi free body diagram. Okay, sekarang kita punya surface, horizontal surface. So, kita buat horizontal lah. Paksi X. So, ni paksi Y. Okay, so then kita buat kita punya objek. Okay, ni kita punya objek kita, titik tu. Okay, so kita label F kita. So, sini F kita nilai dia 45. F sama dengan 45 Newton. Okay, and then sini angle kita 20 darjah. Okay, and then kita ada normal. Okay, and then kita ada weight, downward. Okay, and then kita ada Fk. So, Fk ni kita tahu. Fk sama dengan mu K darab dengan normal. Saya tulis siap-siap. Kenapa? Sebab nanti kita nak cari nilai mu. Okay, nak cari nilai mu kan? Okay. So, sekarang dia kata constant velocity. So, saya dah ada free body diagram. So, saya boleh buat equation lah. Tapi sebelum buat equation tu, saya kena make sure total force sama dengan berapa? Sama dengan MA ke sama dengan 0? Since dia kata constant velocity, so total force kita equal to 0. So, syarat untuk total force 0, total Fx kena kosong, total Fy pun kena kosong. Okay, kita buat persamaan paksi X dulu. Okay, untuk paksi X, kita tengok dekat kita punya free body, mana yang kena resolve. Okay, so bila kita tengok, yang kena resolve adalah yang this one, 45 Newton ni. So, kita akan dapat 45, okay, 20 sebelah dia kan. 45 cos 20 darjah. So, kalau sini cos, automatic untuk paksi Y dia akan jadi 45. So, untuk paksi Y dia satu lagi lah. 45 sin, 45 sin 20 darjah. Okay, so tu yang kita resolve. So, yang hijau tu yang saya resolve lah. Yang solid dia tu yang merah. Okay, so kita punya persamaan, dia akan jadi untuk paksi X. So, 45 cos 20 darjah belah kanan kan. Kita soalan bagi arah V kan. So, bila dia bagi arah V, kita ikut arah V. Siapa ikut arah V, force tu positif. Ataupun siapa ikut arah A, force tu positif. So, kita akan dapat 45 cos 20 darjah. Okay, tolak dengan friction. So, friction kita mu K darab dengan normal. Tolak dengan
mu K darab dengan normal sama dengan kosong. So soalan suruh cari mu K, tapi normal tak ada. So maksudnya kena ada satu lagi equation untuk dapatkan normal. So normal saya boleh dapat daripada mana? Saya boleh dapat daripada paksi Y. Sebab paksi Y kita ada normal kan? So untuk total paksi Y, total Fy sama dengan kosong. So formula untuk paksi Y dia akan jadi normal tambahlah sebab 45 sin 20 dengan normal tu sama arah. Dua-dua atas kan. Kita ambil atas positif, bawah negatif. Tambah 45 sin 20 darjah tolak dengan weight. Okey, so apa formula weight? Okey, tulis siap-siap kat sini. Weight sama dengan mg kan. So tolak dengan mg sama dengan kosong. So ingat formula weight ada formula. Weight ada formula spesifik. So formula weight sama dengan mg. So saya nak normal kan. Saya jadikan normal sebagai penyebut dia. So normal sama dengan mg tolak 45 sin 20 darjah. So mg saya, so mass saya 4 kali 9.81 tolak 45 sin 20 darjah. So saya akan dapat nilai normal saya 23.85 Newton. Okey, dah dapat normal, kita masuklah dalam persamaan ke atas ni. Okey, saya buat color lain. Okey, kita masuklah kat sini. Kita masuk dekat ni, kat normal ni kan. Okey, so kita buat. Okey, kita calculate balik. Okey, and then kita calculate, saya akan dapat saya nak mu K kan. So mu K akan sama dengan mu K akan sama dengan 45 cos 20 darjah bahagi dengan normal. So normal kita adalah 23.85 Newton. So saya akan dapat mu K nilai dia 1.773. Cuma nilai ni tak berapa tepat lah. Kenapa? Sebab kalau ikut teori, kita punya nilai mu kena kurang daripada satu. So tak apalah, ikut je soalan bagi kan. Tapi kalau ikut teorinya sepatutnya nilai mu kita tu less than 1 lah. Untuk mu K dengan mu S kita. Okay, so jawapan dia 1.773. Okay, so tu untuk soalan number 4. Okay, next kita teruskan dengan soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5 dia kata state Newton second law. Okay, tadi semua kita buat total force equal to 0, which is first law kan. Okay, next states Newton second law. So Newton second law dia cakap rate of change of linear momentum is directly proportional to the net force. To the net force. And direction dia sama macam direction force, and it is in the same direction as the force acting on it. Okay, ataupun kita boleh tulis total force ataupun net force directly proportional to the rate of change of momentum, dp over dt. Okay, so that is Newton's second law. So daripada Newton's second law ni, net force directly proportional to dp over dt, kita boleh derive equation dia. So equation untuk Newton's second law adalah F sama dengan ma. So that is equation untuk Newton's second law. Okay, kita tengok example. A 2 kg object is placed on a rough plane, inclined at 30 degree with the horizontal as shown in figure. It is released from rest and accelerate. So keyword dia kat sini accelerate. So bila accelerate, total force kita equal to ma, which is kat sini adalah Newton second law lah. Newton second law ni, total force equal to ma. Dapat daripada mana? Dapat daripada yang atas tadi, yang definition tadi kan. So bila kita kita buat persamaan matematik dia, and then at the end kita boleh derive total force equal to ma. Calculate the frictional force acting on the object. So soalan nak nilai F kinetic kita lah, sama dengan berapa. So
Sama juga konsep dia. Bila nak selesaikan force ni, first thing first, kena tentukan dulu dia punya forces acting and then kita lukis dia punya free body diagram. Okay, kita lukis dia punya forces dekat objek ni terus. Okay, so ni kita ada weight. Okay, and then kita ada normal sebab dia sentuh dengan surface kan. Normal kena perpendicular kepada surface. Okay, bila dia gerak, bila dia release, bila dia jatuh, dia akan gerak ke bawah. So ni arah A kita. Dia gerak ke bawah. So ni arah A. So arah A kita lukis kat luar. Okay, arah A. So therefore, dia punya friction adalah ke atas. Arah friction kena opposite to the motion. So ni arah FK kita lah. Okay. So that's ni adalah kita punya forces acting. Okay, ada lagi force lain? Tak adalah sebab tak ada tali kan. Tak ada tali, tak ada apa lagi, tak ada push pull, tak adalah. So ada 3 ni je. Okay, so daripada sini saya transfer jadi free body diagram. Okay, sekarang kita punya plane incline. So bila incline, awak buat dot-dot pun incline jugalah, sengit jugalah. So kita ada titik kita. So sini paksi X. Okay, sini paksi Y. So maksudnya paksi kita sekarang pun sengit lah. Ikut dia punya plane tu kan. Okay, so next kita ada weight. Downward. Okay, kita ada normal. So, normal kena perpendicular kepada surface. Okay, ni kita punya normal. Okay, and then kita ada FK kita. Frictional force. Okay, and then ni arah A. So, arah A saya lukis keluar daripada free body. Jangan letak dalam free body sebab free body hanya show all the forces acting. Okay, so 30 kat situ nak letak kat mana? So 30 kat situ sama dengan 30 kat sini lah. Okay, maksudnya kat sini, siapa yang saya kena resolve? Yang saya kena resolve adalah weight. Sebab weight bukan dekat paksi X dengan Y kan. Weight tu antara kan. So, kita boleh resolve. So, sini kita akan dapat W cos 30 darjah. Kenapa cos? Sebab sebelah dia. 30 darjah tu sebelah dia paksi Y kan. So, paksi Y guna cos. Okay, so sini saya akan dapat W sin 30 darjah. Okay, kena guna dot line dot sebab dia bukan solid, dia bukan forces ni, dia resultant, dia adalah component force kan. Okay, and then so satu lagi, bila melibatkan total force equal to MA, kita kena tengok dia gerak paksi mana, paksi X ke paksi Y. So macam kat sini dia gerak dekat paksi X kan. So bila dekat gerak paksi X, total Fx sama dengan MA, tapi total Fy kita sama dengan kosong. So, bila dia accelerate, awak kena pilih sama ada dia gerak paksi X ke paksi Y sahaja. Dia tak boleh dua-dua paksi dia gerak. Tak boleh. So, untuk acceleration hanya salah satu je. Sama ada paksi X sama dengan MA ataupun paksi Y sahaja sama dengan MA. Okay, and then kita buat equation. Ingat balik, bila ada arah A, ada arah V, force kita kena ikut arah tu. Siapa force ikut arah A, force tu positif. So, kita akan dapat W sin 30 darjah. Okay, W sin 30 darjah tolak dengan FK sama dengan MA. Okay, kita ganti dalam persamaan kita. Okay, kita ganti dalam persamaan. So, kita akan dapat W, formula kita adalah mg lah. So, mg sin 30 darjah. Okay, saya nak FK kan? Tolak MA sama dengan FK. Okay, kita tengok ada tak nilai dia. Okay, mass kita 2. So, 2 kali 9.81 sin 30 darjah tolak dengan mass MA. So, 2 kali A. A dah bagi. So, terus masuk. Yes, terus 2 kali 4 sama dengan FK. So, means that kita boleh dapat terus lah nilai FK yang dia nak. So, FK sama dengan, okay, jawapan dia adalah 1.81 newtons. Okey, perlu tak buat persamaan untuk paksi Y? Tak perlulah sebab kita dah dapat apa yang soalan nak. Kecuali kalau soalan kata dia nak normal pula kan. So, kalau nak normal, maksudnya kita kena buat persamaan untuk paksi Y pula lah. So, untuk persamaan ni depend kepada soalan. Soalan nak apa? So, kita buat persamaan berdasarkan apa yang soalan nak je lah. Okey, so untuk this one, nilai frictional force kita adalah 1.81 Newton. Okay, so terusnya untuk soalan nombor 6. A 50 kg box is dragged on a horizontal floor. Okay, so kita lukis box, horizontal floor. Okay, drag, dia tarik. Okay, dengan 300 Newton force, 30 darjah above the horizontal. Maksudnya sini, kita punya force kita bukan horizontal lah. Force kita tu ada angle. So, force kita 300 Newton. Angle dia 30 darjah. The coefficient of the friction, so ni adalah nilai mu. So digerak kan? So mu K lah. So mu K kita 0.2. Sketch a label diagram showing all the forces acting on the
on the box. Okey, kita lukis dulu apa forces yang ada. So, kita ada yang kita tarik 300 Newton. Okey, kita ada weight. Okey, downward. Kita ada normal. Okay, so sekarang bila dia dah tarik, okay, dia kata kat sini calculate the acceleration. Maksudnya benda ni ada acceleration. So arah A, so bila kita tarik, arah A kita akan ke kanan lah. So ni arah A kita. So bila arah A ke kanan, okay, dia bagi coefficient of friction. Maksudnya kita punya floor ni adalah rough floor. So bila rough floor, dia ada satu lagi force iaitu frictional force. So frictional force kena lawan arah motion. So A ke kanan, frictional force kita adalah ke kiri. So ni adalah FK kita lah, frictional force. Okay, calculate the normal force, calculate the acceleration of the box. Okay, kita buat persamaan dia. Okay, so kita tahu benda ni sekarang accelerate. Okay, so bila accelerate, total force equal to MA. So, total force equal to MA sebab dia kata accelerate. Okay, cuma saya nak transfer dulu saya punya gambar jadi free body sebab bagi senang nampak kan. Okay, so kita dapat CX, kita dapat CY. Okay, yang ni 300 Newton. Okay, angle dia 30 darjah. This one ni adalah normal. Okay, this one adalah kita punya weight. Okay, yang ni adalah kita punya FK, kinetic friction. And this one adalah arah A kita. So, ni arah A kita lah. Arah A kena lukis dekat luar. Okay, so yang kita kena resolve dekat sini siapa? Yang kita kena resolve adalah yang 300 Newton ni. Sebab dia di antara paksi X dengan paksi Y kan. So, kita akan dapat kat sini 300 cos 30 darjah. Yang dekat sini kita akan dapat 300 sin 30 darjah. So, sebab dia ni kan, paksi Y kan. Okay, and then kita nak buat persamaan dia. Okay, so dia accelerate paksi X. So, total Fx sama dengan MA. Okay, total Fy sama dengan kosong. Okay, kita buat persamaan paksi X dulu. So, untuk paksi X, kita akan ada 300 cos 30 darjah. Okay, ikut arah A. Siapa ikut arah A? Force tu positif. So, 300 cos 30 darjah. Okay, tolak dengan FK. So, dia nak FK kan, tapi dia bagi mu. So, FK kita tahu. FK sama dengan mu K darab dengan normal. So, saya tulis terus. Mu K darab dengan normal sama dengan MA. Okey, kita ganti nilai. 300 cos 30 darjah tolak mu. So, mu saya 0.2 darab dengan normal sama dengan MA. So, mass saya dekat sini adalah 50 kg. So, 50 A lah. 50 A. So, dekat sini saya ada dua unknown lah. Saya tak tahu nilai normal. Saya tak tahu nilai A. So, 50 A. Okay. So, kita nak cari normal. Okay, kita boleh cari guna persamaan dekat paksi Y. So, untuk paksi Y, kita punya persamaan akan jadi normal. Okay, sebab paksi Y sama dengan kosong, kita ambil macam biasa. Atas positif, bawah negatif. So, normal tambah dengan 300 sin 30 darjah. Okey, tolak weight. So, weight formula kita mg lah. Sama dengan kosong. Okey, saya nak normal kan? Sebab saya nak masukkan dalam formula paksi X. So, normal akan sama dengan mg tolak 300 sin 30 darjah. So, saya akan dapat nilai normal saya. Okey, saya ganti. Normal sama dengan mass 50 kali 9.81 tolak 300 sin 30 darjah. So, saya akan dapat nilai normal saya adalah 340.5 Newton. Okay, so tu nilai normal. So, nilai ni normal nanti, okay, kita substitute je lah. Kita substitute masuk dekat sini. Dekat persamaan paksi X kita tadi. Okay, kita substitute. So, bila kita substitute, kita akan dapat 300 cos 30 darjah tolak 0.2 darab dengan normal 340.5 sama dengan 50A. So, saya akan dapat nilai A. So, nilai A saya nanti sama dengan 3.83 meter per second negatif 2. Okay, so tu jawapan untuk acceleration bagi soalan nombor 6. And jawapan untuk normal force juga. Sebab dia soalan B dia nak normal force kan. So, ni untuk soalan B lah. So, ni untuk soalan B. Okay, ni untuk soalan A. Sketch free body diagram. Okay, and then yang ni untuk soalan C kita. Total force equal to
MA. So, awak akan dapat acceleration. Okay, next. Untuk soalan seterusnya, kita continue dengan soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 dia bagi rope. Dia bagi tali kan. Okay, sketch free body diagram untuk objek 1 dengan objek 2. Okay, so saya label. Yang ni M1. Okay, yang 6 kg tu M1, yang 7 kg tu M2. Okay, sekarang dia gerak ni arah A kita. So untuk yang ni arah A dia, so mesti akan ke kanan. So ni arah A kita. So arah A kita ke kanan untuk yang ni. Sebab yang tu gerak ke bawah kan. So tu ke kanan lah. Okay, sketch free body diagram. First, kita tentukan dulu force yang ada. Okay, dia kata friction dekat surface ada. Dia kata kinetic friction untuk 6 kg, mu dia adalah 0.4. So, maksudnya dekat 6 kg ni ada frictional force lah. Okay, so first, force yang ada tali ni, tension lah. Okay, so sekarang since tali ni dengan tali ni dia sambung dengan puli, so maksudnya dia tali yang sama lah. So, tension ni dengan tension ni sama. So, yang ni pun ada tension. Okay, yang ni ada tension. So, kita buat label T je lah sebab tension dia tu sama sebab dia lalu puli je kan. Okay. And then kat sini kita ada weight. So kita ada weight 2. Okay. So untuk mass 2 senang je lah. Force yang ada tension dengan weight 2 je. Normal tak ada sebab tak ada sentuh dengan surface. Push pull pun tak ada. External force pun tak ada. Lepas tu kita punya apa lagi force pun tak ada kan. So dia ada 2 ni je lah. Okay. Untuk friction pun tak ada sebab dia tak sentuh dengan surface, tak ada rough surface kan. Okay, so untuk blok 1 pula, kita ada tension, kita ada normal 1, okay, kita ada weight 1. Okay, so dia gerak kanan, friction dia belah kiri. So kita ada FK belah kiri. Okay, so tu forces dia. And then sekarang kita nak lukis dia punya free body diagram. So untuk mass 1, so mass 1 saya 6 kg. So untuk 6 kg kan, box 6 kg. So kita punya surface adalah horizontal surface. So kita lukis horizontal surface. Okay, part CX, part CY. Okay, line dot, putus-putus. Okay, and then kita buat kita punya objek. Okay, kita buat kita punya objek. Okay, kita ada T, tension. So kita label tension. Okay, angle kat sini 35 darjah. Okay, and then kita ada normal untuk objek 1 lah. Saya buat normal 1 lah sebab senang nak ingat kan. Senang nak tahu. Okay, ni siapa punya normal. So, normal untuk objek 1. Okay, weight untuk objek 1. And then saya ada FK. Okay, and then saya label arah A saya. So, arah A saya label dekat luar daripada free body kita. Okay, so tu untuk objek 1. Untuk objek 2, M2 sama dengan 7 kg. So, saya akan ada... Okay, kita buat titik mewakili objek kita. So, kita ada T. And then, kita ada weight 2. Okay, so ni arah A kita. So, arah A kita untuk objek kedua adalah ke bawah. Okay, soalan dia minta calculate the tension in the string. Soalan minta nilai T berapa, nilai A kita berapa. Okay, so macam mana nak selesaikan? Kita guna yang mass 2 dulu. Kita buat persamaan yang M2 dulu lah sebab lagi senang kan. So, untuk M2, okay, arah A dia dekat part CY ke bawah. So, dekat part CY lah ni. So, bila dekat part CY, total FY sama dengan MA. So, MA tu mass siapa nak guna? Mass 2 lah sebab mewakili objek 2 kan. So, untuk total FY sama dengan MA, kita tengok siapa yang ikut arah A. W2 ikut arah A. So, W2 tu positif. So, W2 tolak T sama dengan M2A. Okay, so saya akan dapat equation. W2 formula kita adalah mg. So, M2 lah. So, M2G tolak tension sama dengan M2A. Kita ikut formula tu ikut objek kita. Objek apa kan? Objek 1 ke objek 2. So, mass 2 kita adalah 7 kg. So, kita buat terus ganti nilai. 7 kali 9.81 tolak T sama dengan 7A. So, 7 kali 9.81 saya akan dapat nanti jawapan dia adalah 68.67 tolak T sama dengan 7A. So, ni persamaan saya yang pertama. So, dekat sini ada 2 unknown. Ada T dengan A. So, maksudnya saya kena ada at least satu lagi equation baru saya boleh dapatkan nilai T dengan A. Okey, saya dapat daripada mana? Okey, saya nak guna yang persamaan untuk objek pertama pula. Okey, untuk objek pertama, okey, so kita punya this one yang kita kena resolve.
okey, adalah T. T kena resolve sebab T tu di antara paksi X dengan paksi Y. So, sini saya akan dapat T cos 35 darjah. Sini saya akan dapat T sin 35 darjah. Okey, sekarang kita nak buat persamaan. Okey, kita punya A belah kanan. So, maksudnya total Fx lah sama dengan MA. So, total Fx sama dengan MA. So, M siapa ni? M1 lah sebab kita refer kepada free body diagram untuk objek yang pertama, untuk mass yang pertama. So, untuk M1, okey, kita tengok dia punya forces yang ikut arah A adalah T cos 35. So, T cos 35 darjah tolak FK. So, FK kita sama dengan mu K darab dengan normal. Sama dengan M1A. M1A. Okey, kita ganti nilai. So, T cos 35 darjah tolak mu. Okey, mu kita dia bagi 0.4. Tapi normal tak ada. So, biarkan dulu. So, 0.4 darab dengan normal sama dengan M1 sama dengan 6A. So, maksudnya kat sini normal tak ada 3 kan? 3 unknown kat situ. So saya kena ada satu lagi. Satu lagi. Okey, so yang ni saya buat persamaan kedua. So saya kena ada satu lagi. So saya boleh dapat daripada persamaan paksi Y. Okey, untuk paksi Y kita tahu dia tak gerakkan paksi Y. So total Fy sama dengan kosong. Okey, so persamaan untuk paksi Y saya akan dapat N1 campur T. So sini N1 lah. Sebab objek satu kan. N1 campur T1 T sin 35 darjah. Campur kenapa? Sebab arah dia sama kan? Arah dia dua-dua ke atas. So, tambahlah. Tolak dengan weight 1. Weight 1 sama dengan, okay, saya tulis siap-siap formula. M1G. Okay, so M1G. M1G sama dengan kosong. Sekarang saya nak nilai normal 1 kan? So, normal 1 sama dengan, okay, M1G tolak dengan T sin 35 darjah. Okey, N1 sama dengan mass 1 saya 6 kali 9.81 tolak dengan T sin 35 darjah. So, saya akan dapat N1 sama dengan, okey, kita akan dapat equation untuk N1 lah. So, N1 saya akan dapat equation. Equation dia adalah 58 saya akan dapat samalah 58 point kita kira. Okey, so 6 kali 9.81 so saya akan dapat 58.86. Okey, tolak dengan T sin 35 darjah. Okey, tolak dengan T sin 35 darjah. Okey, so dekat sini yang ni bila kita dah dapat, okey, kita akan ganti balik dekat sini. Okey, awak ganti balik dekat sini. Okey, so ni persamaan ni ganti. So, akan dapatlah nanti. So, lepas tu kita guna simultaneous. Okey, and then persamaan 1 dengan 2 kita buat simultaneous. Simultaneous equation. So, kita akan dapat nilai. Okey, yang ni awak boleh guna calculator je untuk simultaneous. So, kita akan dapat nilai T sama dengan 43.19 Newton. Okey, lepas tu kita akan dapat nilai A dia sama dengan 3.64 meter per second. Okey, so nanti boleh try check balik jawapan awak sama tak macam soalan yang ni lah. So, untuk equation 1 dengan 2 tu kita boleh terus guna calculator. So, dapatkan terus nilai tension dengan nilai acceleration. Okey, next kita ada 2 lagi soalan. Okey, soalan nombor 8 dengan soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 8 ni sebenarnya dia guna konsep Newton's third law lah. Okey, Newton's third law kan. Soalan dikata smooth table. Okey, smooth table maksudnya tak ada friction lah. Okey, so tak ada friction So, force 7 Newton acts on the block Q. So, both block accelerate together. Okey, so maksudnya bila dia gerak, dua-dua akan gerak ke kanan lah. So, ni arah A kita. So, ni arah A. Okey, first thing first. So, dia suruh cari force yang Q bagi dekat R. So, dia nak FQR lah. Force Q bagi dekat R, FQR. Okay, so first thing first, kita buat apa? Kita tentukan dulu apa forces yang ada dekat Q dengan dekat R kan. So, dekat Q, dia ada normal Q. Okay, dia ada weight Q. Okay, and then Q bagi force dekat R. So, yang ni FQR. So, Q bagi force dekat R ni adalah action. So, R buat apa? R balas balik.
So R balas balik adalah FRQ. So ni adalah reaction. So ni adalah action. Yang ni adalah reaction. Action dengan reaction. Okay. So untuk R, so ni untuk R pula kita ada normal R dengan weight R lah. Okay. Kita buat satu-satu. Untuk Q dulu. So untuk Q, okay, kita ada horizontal surface. Okay, kita ada objek Q kita. Okay, kita ada normal Q. Kita ada weight Q. Okey, kita push Q kan? 7 Newton dibagi dekat Q kan? So 7 Newton tu Q punya. Sebab bila kita lukis free body diagram, kita consider force yang orang bagi dekat dia. Force yang dia rasa. Bukan dia bagi kat orang. Orang bagi dekat dia kan? So 7 Newton tu dia bagi dekat Q. So 7 Newton dekat Q, awak tengok arrow dia masuk kan? So kita kena transfer jadi keluar daripada objek. So yang ni 7 Newton. So ni adalah 7 Newton. So 7 Newton. Okey, lepas tu nak pilih yang mana? FQR ke FRQ? Kita ambil FRQ lah. Yang Q rasa. Bukan yang Q bagi, Q rasa. So FRQ lah. FRQ kita arah dia belah kiri. So yang ni adalah FRQ kita. FRQ lah. FRQ. So make sure line sini solid lah sebab mewakili forces. Okay, so ni arah A kita. So label arah A. Okay, tu untuk Q. And then untuk R, kita ada horizontal. Okay, kita ada objek kita R. Okay, and then kita ada normal R. Kita ada weight R. Okay, and then kita ada force yang Q bagi dekat R. Belah kanan. So, ni action force dia lah. So, ni adalah FQR. Yang ni kita nak cari FQR dia berapa kan? Okay. So, untuk this one, untuk cari dia punya nilai, okay, untuk cari dia punya nilai, kita boleh pilih lah nak guna free body Q ke free body R. Okay, contoh saya guna free body Q kan. Okay, sekarang dia accelerate dekat paksi X. So, total Fx sama dengan MA. Okay, yang ni pun sama. Ni arah A dia ke kanan. Total Fx sama dengan MA. So, untuk paksi X, kita akan ada, okay, siapa ikut arah A? 7 lah. 7 tolak FRQ sama dengan MA. Sama dengan MA lah. Okay, sama dengan MA. Okay, and then kat sini 7 tolak FRQ sama dengan MA. Kita ganti 7 tolak FRQ sama dengan mass. Mass Q kita adalah 2. So, sama dengan 2A. Okay, so maksudnya kat sini maklumat kita tak cukup. So, kita kena ada satu lagi maklumat. Okay, so maklumat satu lagi, kita boleh cari guna form dekat paksi R ni lah. Dekat objek R. Kan? Dekat objek R. So, untuk objek R, okay, yang ikut arah A adalah FQR sahaja. So, FQR sama dengan MA. So, M ni mass apa? Mass R lah. So, FQR sama dengan 1.5A. Okey, sekarang kita tahu FQR dengan FRQ, dia adalah action and reaction force. So, maksudnya dia akan ada magnetic yang sama. So, saya boleh tulis FQR sama dengan FRQ. Sama dengan 1.5A. So, saya ganti. So, 7 tolak 1.5A sama dengan 2A. So, saya akan dapat A saya nilai dia 2 meter per second negatif 2. Tu nilai A. Tapi soalan tak nak nilai A. Soalan nak nilai FQR kan. Saya ganti je lah. So, FQR so FQR sama dengan 1.5 kali dengan 2. So, saya akan dapat FQR saya sama dengan 3 Newton. So, ni adalah jawapan dia. Ataupun awak boleh ganti 2 ni dalam persamaan ni. So, awak dapat FRQ. So, FRQ kita 3 Newton. FRQ sama juga dengan FQR. Sama juga dengan 3 Newton. So, sebenarnya ni adalah konsep action dengan reaction force kita lah. Newton's third law. Okey, satu lagi aplikasi Newton's third law adalah soalan yang last sekali. Soalan lift ni kan. Okay, so sekarang kita ada spring scale. Kita attach kepada ceiling of the lift. Okay, so a box of mass. So kita ada spring. Okay, lepas tu kita ada box. So dekat sini force yang ada, kita ada weight, kita ada tension. So yang basically yang spring tu baca, spring scale tu baca adalah nilai tension sebenarnya. Sebabnya action kita weight,
reaction kita tu adalah tension. Itulah. State direction of the leaf motion when the spring scale dia nak T lagi besar daripada weight. Kat mana? Macam mana bila T lagi besar daripada weight? Okey, sekarang kalau dia bergerak dengan constant velocity, A dia sama dengan kosong. So, bila A sama dengan kosong, tension akan sama dengan weight. So, tak boleh lah. So, sekarang dia ada acceleration. Cuma, acceleration kita nak belah mana? Nak belah atas ke belah bawah? So, untuk bagi tension lagi besar daripada weight, maksudnya awak rasa lagi berat, arah tension kita kena ke atas. So bila arah tension kita kena ke arah acceleration kita kena ke atas. So bila arah acceleration ke atas, kita punya persamaan total Fy akan sama dengan ma. So untuk total Fy, dia punya persamaan akan jadi tension tolak dengan weight. So weight sama dengan mg, tension tolak mg sama dengan ma. So tension kita sama dengan mg campur dengan ma. Therefore, nilai tension kita lagi besar daripada nilai weight kita. So maksudnya dia box kita tu kena accelerate upwards. So direction tu box accelerate upwards. Barulah dapat nilai tension lagi besar daripada weight kita. Okay, next untuk soalan kedua, apparent weight of the box. Okay, kalau lift tu move downward. So apparent weight ni sebenarnya adalah nilai tension tadilah, nilai yang scale tu baca. Sebab box tu bagi action weight. So scale tu scale akan balik lah, reaction force dia tu adalah tension kita lah kat sini. Okay, sekarang kita ada tension. Okay, kita ada weight. Okay, tapi sekarang dia move downward with constant acceleration. So dia accelerate ke bawah. So 2 meter per second negatif 2. So 2 meter per second negatif 2. So ni nilai A kita. So untuk this one, total Fy sama dengan MA. Okay, total Fy sama dengan MA. So ikut arah A. Siapa ikut arah A? Force tu positif kan? So kita punya formula akan jadi W sama dengan mg. So dia akan jadi mg tolak T sama dengan MA. So apparent weight adalah tension. Ataupun kalau kita duduk atas penimbang, normal kita lah. Kalau weight itu adalah true weight. Mg itu adalah true weight kita. Okay, so kita nak nilai tension. So tension sama dengan mg tolak MA. Okay, so kita akan dapat M kita, mg tolak A. So mass kita adalah 0.5. Okay, darab dengan G. 9.81 tolak A, tolak dengan 2. So, saya akan dapat nilai tension saya 3.905 Newton. Maksudnya, kita akan rasa lagi ringan lah. Tension dia tu lagi kecil kan. Okay. Apa jadi kalau tali putus? Tali putus, tension kita zero. So, bila tension kita zero, box tu akan free fall lah. So, bila dia free fall, force yang ada dekat box tu hanyalah gravitational force ataupun weight sahaja. Okey, itu sahaja untuk chapter 4. So, boleh semak, dah siap nanti, boleh hantar dekat Google Classroom. Thank you.